Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minar rasyidin. Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya muliakan, yang saya hormati Tuan Pengurusi, juga barisan jawatankuasa masjid, para imam, para bilal, para syiak, tuan-tuan guru yang berada pada majlis kita pada malam ini, para pimpinan masyarakat muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana telah melahirkan kita dalam keadaan lahirnya kita pada perut ibu kita yang beragama Islam dan juga ayah kita yang beragama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk kita dapat sama-sama mempelajari ataupun mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, iaitu solat. Tuan-tuan para jemaah yang dimuliakan, kita akan meneruskan perbicaraan kita menggunakan kitab yang diberi nama Khulasatul Kalam Syarah Nazam Aqidatul Awam, pada muka surat yang ke-49, iaitu sifat yang ke-6, Al-Ilmun, pengetahuan. Itu sifat Allah, Al-Ilmun, pengetahuan. Sebelum kita meneruskan perbicaraan kita, marilah kita sama-sama menghadiahkan bacaan Fatihah kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga beliau, kepada sahabat, para tabi'in dan tabi'in, seluruh para alim ulama dan juga seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, termasuklah kita dan keluarga. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم. Para jemaah yang saya muliakan, sifat ilmun kita sedia maklum dan kita beriman dengan ayat yang mengatakan bahawasanya Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Perkataan Allah Maha mengetahui ini diakui oleh semua orang yang beriman, dan wajib untuk kita mengimani bahawasanya Allah Maha mengetahui. Kemudian sama ada golongan Asy'ariyah, Maturidiyah, hatta Mu'tazilah sendiri pun mengakui bahawasanya Allah Maha mengetahui.
Adapun perbezaan di antara ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah pada satu sudut yang lain, pada satu sudut yang dipanggil khilaf pada ayatnya. Adapun berkenaan dengan Mu'tazilah ini, saya kira mungkin dah pernah ustaz-ustaz lain membicarakan akidah-akidah yang kita mengatakan menyeleweng, antaranya Mu'tazilah, antaranya Qadariyah, Jabariyah dan sebagainya. Yang terakhirnya Mu'tazilah. Mu'tazilah sekarang pun hampir kata tak ada dah. Hampir kata tak ada dah fahaman Mu'tazilah. Tetapi Mu'tazilah ini juga mengakui satu kumpulan yang orang Islam yang mengakui bahawasanya Allah Maha mengetahui. Dan kita ahli sunnah juga mengatakan Allah Maha mengetahui. Perbezaan kita dengan mereka, Mu'tazilah mengatakan Allah mengetahui dengan zat dia. Allah mengetahui dengan zat dia. Adapun ahli sunnah wal jamaah mengatakan Allah Maha mengetahui dengan sifat ilmun. Dengan sifat ilmun, itu pengetahuan. Maka itu perbezaan, dipanggil khilaf dan sebagainya. Maka musannif atau pengarang kitab mengatakan mengetahui bagi tiap-tiap perkara. Mengetahui, pengetahuan ataupun ilmu tersebut mengetahui tiap-tiap perkara, atau dipanggil sebagai ihatah. Ihatah itu mengetahui secara menyeluruh. Dalam ayat surah ayat kursi yang kita baca, selalu kita baca, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya'. Dan tidaklah mereka mengetahui secara menyeluruh. Wala yuhituna bi syai'in, dengan sesuatu pun, min ilmihi, akan ilmu secara menyeluruh. Adapun ayat tersebut nak bagi tahu bahawasanya selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dia ada pengetahuan, tetapi pengetahuannya itu tidak menyeluruh. Adapun pengetahuan Allah Subhanahu wa taala meliputi, atau di sini mengetahui bagi tiap-tiap perkara. Tiap-tiap perkara ini daripada tiga benda yang kita panggil dari sudut akalnya, hukum akalnya tiga. Itu apa dia? Sudut wajibnya, mengetahui akan perkara yang wajib, wujub, mengetahui akan perkara yang istihalah, mustahil, mengetahui akan perkara yang jaizat, yang jaiz. Siapa dia mengetahui? Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang wajib, bagi perkara yang wajib wujud Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui. Qudrah dan sebagainya, Allah mengetahui. Mustahil, lawan pada wujud Allah Subhanahu wa taala, juga Allah mengetahui. Jaiz bagi Allah juga Allah mengetahui. Begitu. Tiap-tiap perkara yang ada atas muka bumi ini, sama ada pengetahuan atau pengetahuan tersebut Allah yang beri, dan Allah mengetahui apa-apa yang difikirkan oleh kita, sama ada dipikirkan oleh pikiran kita atau dipikirkan oleh hati kita. Allah mengetahui. Hatta Allah mengetahui apa-apa yang dipikirkan oleh haiwan, apa-apa yang dipikirkan oleh binatang yang ada dalam laut, atas langit, di daratan, dalam hutan dan sebagainya. Semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan tersebut merupakan satu sifat pengetahuan yang mana sifat tersebut sungguh ada. Sungguh ada. Dipanggil sebagai
wajibat, sifatul wujudiyah, itu sifat yang betul-betul ada, qaimatun bizatihi, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, tata'allaqu bi syai'in, yang berta'alluq ataupun yang berkait dengan sesuatu, wa ala wajhil ihatah, itu secara meliputi, tahu secara terperinci satu persatu, ma huwa bihi duna sabaq khafa, tentang hakikat perkara itu tanpa didahului oleh kesamaran dan ketidakjelasan benda tersebut, iaitu benda tersebut sungguh ada pada zat Allah sejak azali lagi. Ulama mengatakan macam mana pengetahuan tersebut bukanlah melalui pada empat perkara. Bukanlah melalui pada empat perkara, yang mana empat perkara tersebut adanya pada makhluk, tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa dia? Yang pertama, mendapat ilmu dengan cara berusaha atau belajar. Allah, sifat ilmu dia bukanlah dengan cara dia berusaha memahami ataupun dia belajar, tidak. Yang kedua, bukanlah memahami sesuatu tanpa usaha dan dapat dengan mudah, bukan juga. Dan Allah Subhanahu wa taala mendapat ilmu bukanlah dengan cara meneliti. Dia meneliti akan suatu perkara, buat kajian dan sebagainya, dan memikirkan dalil-dalil fakta-faktanya, seperti mana saintis-saintis baru dapat fakta begini, dapat ilmu baru dan sebagainya. Tidak. Yang keempatnya, mendapat ilmu secara daruri, iaitu mesti, seperti mengetahui sesuatu yang dihasilkan daripada ancaman atau pukulan. Juga tidak pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana disebutkan di sini sifat ilmun Allah Subhanahu wa taala sungguh ada pada zat sejak azali lagi, yang menumpang pada zat Allah taala, yang jadi terbuka dengan sifat itu segala maklumat-maklumat di atas. Perkara yang bersesuaian dengan maklumat tersebut akan sebagai pembukaan yang sempurna, yang tidak didahului oleh tersembunyi. Maka sifat pengetahuan Allah meliputi bagi tiap-tiap perkara. Begitu. Maksudnya, tuan-tuan rahimakumullah, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala ini bukanlah berdasarkan ataupun diiringi dengan satu perkara yang kita panggil sama ada syak. Dia tahu. Tahu tu ilmu juga. Tahu. Kamu tahu ke? Tahu. Tapi kamu betul-betul terperinci tahu. Boleh jadi tahu, boleh jadi aku tahu tapi syak juga. Bila tanya-tanya ni aku syak juga. Kamu nampak sungguh ke? Kamu tahu sungguh? Tahu tapi boleh jadi samar-samar juga. Itu panggil syak. Panggil syak. Apa dia panggil? Syak. Dalam bahasa Arab itu ragu-ragu. Ataupun zan, iaitu dia menduga. Dia menduga. Maksudnya dia tahu dengan keadaan dia menduga. Boleh jadi dengan dugaan dia tu boleh jadi dengan dugaan dia, kalau buat macam ni dia akan jadi macam ni. Kalau kamu buat macam ni boleh jadi macam ni. Maksudnya satu perkara yang belum berlaku dan belum pernah berlaku,
diciptakan atau dijalankan melalui satu kajian, pada pemikiran kita, kalau kita buat begini mungkin akan jadi macam ni, kalau kita langkah begini mungkin akan jadi begini. Itu dipanggil menduga, atau panggil zan, menduga. Juga bukanlah dikatakan waham. Waham ni seperti salah sangka, salah sangka. Juga bukanlah sebagai nisyan, naum, lupa atau tidur dan sebagainya, ataupun nazariah, iaitu benda yang dipikir, dipandang secara teori. Tidak. Ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang sangat sempurna. Sejak azali lagi, satu sifat yang pada zat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, kamil. Yang mana tidak ada syak, tidak ada waham, tidak ada ragu-ragu, tidak ada menduga-menduga, tidak ada teori, tidak ada sebagainya. Dan sememang dia adalah sempurna, kamil. Sifat Allah Subhanahu wa taala, sempurnanya sifat Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui benda yang belum ada, dia mengetahui benda yang sudah ada, dan dia mengetahui benda yang akan ada. Semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah sebut pada bulan lepas, satu orang yang dia lahir, dia pun tak tahu siapa pasangan hidup dia. Siapa pasangan hidup dia? Allah dah tahu dah, dia akan bertemu dengan satu orang. Kemudian apabila dia bertemu, dia pun tak tahu adakah dia akan bersama dengan satu orang tersebut atau berpisah di tengah jalan. Tapi Allah dah tahu dah adakah dia bertemu, dia meneruskan hubungan ataupun memutuskan hubungan. Kemudian adakah dia ni berkahwin, ada anak ataupun tidak anak, dia tak tahu. Allah dah tahu dah sama ada dia ni akan ada anak, berapa orang, berapa laki, berapa perempuan, ataupun tidak ada anak. Sejak kahwin, berapa lama dia akan baru dapat anak, Allah dah tahu dah. Dengan apa? Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ataupun satu orang tersebut dia hidup, dia pun tak tahu bila dia mati. Allah dah tahu dah dia akan mati. Ataupun satu orang anak tadi yang katakan dia akan ada anak, anak pun tu tak, anak tadi pun belum dikeluarkan, belum dijadikan. Siapa nama dia, bagaimana keadaan dia, sebab dia tak keluar lagi, dia alam roh. Tapi Allah dah tahu dah kejadian dia, Allah dah tahu dah bagaimana dia, Allah dah tahu dah sebegini. Bukan secara agakan, bukan secara dugaan, bukan secara teori gel dan sebagainya, macam gen seperti mana yang kita kira macam sekarang aplikasi. Tuan-tuan, dunia dah maju, di TikTok sekarang ni gabungkan muka laki-laki, muka perempuan, santuk, dapatlah gambaran anak akan dapat macam mana di TikTok sekarang ni. Itu sekadar kita panggil tekaan. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dia dah tahu dah. Dia tahu benda yang ghaibiyat, benda yang wujudiyat, benda yang dah ada sekarang, benda yang ghaib, semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan bukti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahul ladzi khalaqas samaa, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Yang bermaksud Allah yang menciptakan 7 petala langit
dan ia menciptakan bumi seperti ini. Perintah Allah berlaku terus menerus di antara alam langit dan bumi. Berlakunya yang demikian supaya, kata Allah, kamu mengetahui bahawasanya sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu, dan bahawasanya sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. Surah Talaq ayat 12. Ayat ni menjadi bukti kepada kita bahawasanya tanpa pengetahuan sekiranya kita menafikan akan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, maka secara nazariah kita, pandangan kita tersebut, tidak akan terjadinya langit dan bumi. Terjadinya langit dan bumi ini adalah sesuatu yang luar daripada norma pemikiran arkitek ke, engineer ke, tukang buat rumah ke. Okay. Secanggih mana pun satu orang tersebut, dia buat rumah, sepandai mana pun dia buat rumah, contohlah, okay, boleh tak dia buat shilling dalam keadaan tergantung tanpa tiang? Tergantung tanpa tiang. Dan berdiri shilling tersebut, atap tersebut, selama jutaan tahun. Kukuh, tidak pernah runtuh. Kukuh, tidak pernah runtuh. Tidak pernah terjadi, melainkan dengan satu ilmuwan yang cukup hebat. Cukup hebat. Kalau kita tengok dengan pandangan batin, okay, gitu. Satu orang yang, kalau satu orang arkitek ke, engineer ke, okay, yang paling pandai, kontraktor ke, yang boleh buat atap yang tergantung, yang kekal kewujudan dia ratusan jutaan tahun tanpa runtuh, dan berubah pula dia punya keadaan dia, warna dia sentiasa cantik dan tidak pernah pudar. Langit pula shilling dia tu dihiasi dengan lampu-lampu yang indah. Adanya putih, biru, kadang-kadang oranye dan sebagainya. Maka apabila kita teliti, kita kata maha hebatnya Allah Subhanahu wa taala, tingginya ilmu Allah taala. Itu sebagai bukti akal kita pada ayat ni. Dan pentadbiran bila Allah taala menciptakan tersebut, satu penciptaan tu pun dah hebat dah, luar daripada kharij akal kita, kharijul adat kita. Kharij adat, keluar daripada adat kebiasaan kerja kita, keluar daripada adat pemikiran, lukisan kita, kan, gaya kerja kita. Tak boleh kita gambarkan, menunjukkan hebatnya Allah, hebatnya ilmu Allah. Bukan setakat buat, kemudian Allah menguruskan peredaran bintang, peredaran bulan, peredaran matahari, peredaran burung-burung, awan, hujan turunnya dan sebagainya. Maksudnya tanpa satu sistem daripada orang, daripada yang pengetahuan dia sangat-sangat hebat. Bayangkan tuan-tuan, kalau sekiranya hujan tu turun bukan seperti hujan yang kita tengok sekarang ni. Seperti mana ayat yang disebutkan, Allah yang menurunkan hujan, daripada hujan tersebut membasahi bumi, kemudian tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan yang menjadi manfaat kepada kita semua. Daripada tanaman-tanaman sebab simbahan hujan tadi. Hujan tu pula dia turun bukan seperti paip bomba tadi. Tuan-tuan tahu tak, benda yang paling tajam dalam dunia sebenarnya air. Benda yang paling tajam dalam dunia sebenarnya air. Air tu kalau kuat betul pressure dia, apa saja dia boleh potong. Besi dia boleh potong, batu dia boleh potong, hatta mutiara pun dia boleh potong.
Air tadi Allah turunkan dalam keadaan bukan seperti paip yang kita buka. Cuba buka paip, kita buka paip itu turun. Kalaulah turun macam tu hujan, kena pada kita, berlubang kita. Kena pada kereta kita, berlubang kereta kita. Tapi sistemnya Allah Ta'ala buat air itu turun, cantik je. Tak menyakiti pun. Satu benda yang lembut, satu benda yang lembut, kita ambil belon, letakkan air. Belon kan kalau kita ramaskan lembut kan. Tapi kalau kita baling tinggi-tinggi, ataupun kita ambil dia, kita duduk atas, kita baling. Daripada atas tingkat 15 kita baling, kena pada kita. Macam mana, sakit tak? Sakit tu. Boleh cedera pun boleh tu. Tapi Allah turunkan air tadi, yang mana sifat air ni lembut. Tapi kalau air ni dia ganas, air lembut kan? Lembut je air dia. Tapi sifat lembut air tersebut kalau ganas, bangunan ni dia boleh tolak. Bangunan ni boleh tolak. Percaya tak percaya? Tsunami. Berapa banyak bangunan dia tolak. Kapal yang besar pun dia boleh tolak. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sistem dia, bukan sekadar dia buat, dia jaga sistem tersebut. Air tersebut tak pernah menyakiti kita. Kecuali lah kita panggil hujan batu. Begitu juga daripada hujan adanya salji. Allah yang aturkan, ada negeri yang ada salji, turunnya cantik, sejuk dan sebagainya. Ini juga merupakan, kalau kita pandang dengan mata hati kita ataupun basar kita, kita akan tahu hebatnya pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mustahillah kejadian yang begitu hebat terjadi tanpa satu orang yang hebat, sesuatu yang maha hebat. Bila sesuatu benda yang dijadikan tu hebat, dia akan dijadikan oleh orang yang lebih hebat. Orang yang hebat akan menjadikan sesuatu yang hebat. Begitu. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukti yang jelas sifat pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan segala makhluk ini dengan penciptaan yang sangat-sangat terperinci. Dengan sangat-sangat terperinci. Seperti mana yang kita ambil contoh langit tadi saja. Yang hebat dengan kehendak, itu iradah dia dan pilihan qudrah dia, dan segala makhluk yang ada, yang terdapat padanya, yang menjadi saksi kita lah, yang menjadi saksi di atas sifat itu. Sifat pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang meliputi bagi peristiwa yang telah berlaku, peristiwa-peristiwa kejadian alam yang telah berlaku sepanjang hidup kita ini. Kejadian siang dan malam, kejadian hujan, kejadian kemarau, kejadian hijaunya pokok, daun pokok, kemudian daripada hijau tersebut jadi warna kuning pokok tersebut, kemudian gugur pokok, daun pokok tersebut. Itu semua menjadi saksi pada kita begitu telitinya pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mengagumi akan satu orang yang bila dia melukis satu lukisan yang begitu terperinci, kita kagum. Kita kata orang ni betul-betul terperinci, orang ni betul-betul berilmu. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia menciptakan gambaran alam ni dan juga menciptakan kita sebagai makhluk dia dengan begitu terperinci. Kalau kita kaji diri kita pun, kita kata Masya Allah, hebatnya pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha luas dan begitu terperinci. Otak kita ni ada berapa juta, berapa ribu urat-urat yang berselirak. Urat-urat yang berselirak. Yang pada mata kita, sakit mata kita, sakit gigi kita, ada urat-urat yang tadi. Putus salah satu,
alamatnya tak betul lah kita. Agak menunjukkan begitu teliti Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam Quran, dia kata kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, kalaulah sekiranya lautan tersebut dijadikan sebagai tinta, dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, menulis kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menulis akan agungnya Allah taala, menulis akan pemberian Allah Subhanahu wa taala, lana fidal bahr, sehingga habis habis tinta tersebut, habis lautan tersebut. Qabla an tanfada kalimat, sebelum kamu, maksudnya lautan tu akan habis sebelum kamu selesai menulis. Maksudnya banyaknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walau ji'na bimithlihi madada, dan kalau kata sekiranya kami tambahkan lagi seumpamanya tinta seluas lautan tersebut untuk tulis juga, takkan habis. Takkan habis. Menunjukkan apa tuan-tuan, ibu ayah mati Allah Subhanahu wa taala, penciptaan nikmat yang Allah taala bagi kepada kita berbeza-beza pula tu. Rupa kita berbeza, tak sama. Dulu kita guna cap jari. Cap jari. Satu kurun kejadian manusia ini berapa bilion? Satu kali dia akan tukar. Setiap satu zaman tersebut ada beberapa bilion. Kemudian tukar juga berapa bilion. Tukar berapa bilion. Setiap berapa bilion tersebut cap jarinya tak sama. Muka mungkin boleh sama, tapi cap jarinya tak sama. Kita cap jari. Begitu teliti. Benda yang kecil, benda yang kecil sahaja pada diri kita dah tak sama dah, menunjukkan identiti kita ni takkan sama. Benda ni kecil je, kita pun tak nampak. Kalau kita tak tengok betul-betul, kita pun tak nampak, tuan-tuan. Tapi benda kecil ni Allah nak tunjuk bukti akan hebatnya pengetahuan dia. Hebatnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan benda ni tak boleh kita mengingkari akan sifat pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maha tahunya Allah taala, maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat pengetahuan Allah itu menjadi kemuliaan tiap-tiap sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala mempernampakkan segala yang tersembunyi bagi tiap-tiap sesuatu dan apa yang terlindungnya bagi tiap-tiap sesuatu, dan jadi terbukalah permulaan bagi tiap-tiap sesuatu dan kesudahan bagi tiap-tiap sesuatu. Maka penyaksian dan juga terselindung di sisi Allah sama sahaja. Maksudnya pada benda yang kalau kita terhalang, pandangan kita terhalang dengan dinding, pengetahuan kita terhalang dengan kita tak tahu benda yang akan datang. Hatta benda yang terjadi satu saat akan datang pun kita tak tahu. Tetapi dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, semua tersebut tidak ada hijab. Allah mengetahui akan segala-galanya. Segala-galanya Allah mengetahui. Pengetahuan Allah juga tidak berbilang. Pengetahuan Allah itu esa. Pengetahuan Allah itu esa. Walaupun kita kata Allah mengetahui setiap daripada kita berbeza-beza, bukan menunjukkan pengetahuan Allah itu berbeza-beza pada setiap orang. Pengetahuan Allah itu esa, satu. Tetapi dia mengetahui setiap diri kita, saya haji ni dan sebagainya, muslimat dan sebagainya, dalam keadaan yang berasingan, dalam waktu yang sama.
dalam saat yang sama Allah mengetahui. Dan Allah mengetahui diri kita bukan takat diri kita. Kita ni dibandingkan dengan alam-alam yang lain, seumpama kita ni kecil sangat, terlalu kecil. Bahkan Allah tahu kita, Allah mengetahui itu pula makhluk yang paling kecil. Hatta binatang dikatakan semut, semut yang hitam di atas batu yang hitam dalam keadaan yang gelap gelita, Allah mengetahui akan dia. Allah mengetahui akan dia. Kan kita pernah dengar, kita pernah dengar, dan saya pernah beritahu berkenaan dengan kisah Nabi Musa AS, ketika mana Allah perintahkan dia untuk ketuk satu batu. Dia ketuk satu batu, terbelah. Ketuk satu batu, terbelah. Ketuk satu batu, terbelah. Dalam batu tersebut ada beberapa lapisan batu tersebut, ada seekor ulat. Ada seekor ulat yang pada ulat tersebut adanya daun yang masih fresh, dia makan. Masih fresh, dia makan. Ulat tu memang ada dalam batu, tak ada jalan keluar, ada laut, ada makanan dia. Makanan untuk dia. Maksudnya Allah mengetahui keadaan dia. Allah mengetahui keadaan dia dengan ilmun dia, dengan sifat ilmun dia, begitu. Maka penyaksian juga berselindung sisi Allah sama sahaja, dekat dan jauh sama sahaja. Maka Allah Ta'ala tidak mendahului akan pengetahuannya oleh kejahilan. Maksudnya Allah ini tidak jahil. Bukanlah Allah Allah tidak mendahului pengetahuannya dengan kejahilan. Maksudnya macam kita, sesuatu itu asalnya kita tak tahu, kemudian kita belajar, baru kita tahu. Kita belajar sama ada kita berjumpa orang dengan guru, atau kita belajar dengan pengalaman. Allah tidak begitu. Allah memang asal dia tahu. Dan tidak berbilang di atas pengetahuan Allah oleh lupa. Boleh jadi kita hari ni kita ingat, kita cakap hari ni kita ingat, nanti orang tanya kita lupa. Saya pernah cakap macam tu ke? Saya pernah ke cakap macam tu? Kita pun dah lupa. Maksudnya Allah tidak berbilang pengetahuan dia dengan lupa, dan tidak akan terjadi menyalahi pengetahuan Allah akan realiti. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil bahri wal fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ard wa la ratbin wa la ya'bisin illa fi kitabim mubin. Yang bermaksud, dan pada sisi Allah jualah anak kunci perbendaharaan segala yang gaib. Tiada siapa yang mengetahuinya melainkan dialah saja. Apa tu? Ikhlas. Salah satu dalam perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala yang tak diketahui oleh siapa pun, hatta nabi, hatta malaikat, iaitu ikhlas, yang hanya sahaja Allah sahaja yang tahu, dan yang lain. Dan dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut, dan tidak gugur sehelai daun pun melainkan ia mengetahuinya. Maksudnya, kalau kita ada satu kebun, contoh kita ada satu kebun durian, kita tanya pada satu orang tu, kita tanya, mak, kamu ada kebun kamu ada berapa pokok durian?
Dengan mudah dia kata, sebab dia tanam. Ada 67 pohon durian. Dia tanam, dia tahu. Okey, kita tanya pada dia, mak, dekat 67 durian tu, pohon yang pertama ada berapa helai daun? Boleh tak dia jawab? Dia kan pemilik kebun. Dia yang tanam pokok durian tersebut. Dia tahu bilangan durian tersebut. Tapi boleh tak dia jawab berapa helai daun pada pokok yang pertama? Tak boleh kan? Tak boleh. Sebab apa? Terbatas. Tapi bagi Allah, Allah tahu. Allah tahu, bukan tahu sekadar tahu. Meliputi secara terperinci pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga gugurnya satu helai pun dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak gugur sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak gugur yang basah dan yang menjadi kering, melainkan semuanya ada tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz yang terang nyata dalam surah An'am. Kebaikan yang boleh diambil makna inkishaf, iaitu terbuka, jelas kelihatan akan sesuatu yang tidak tersembunyi. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbicaraan kita dalam sifat yang ketujuh yang diberi nama Al-Kalam, iaitu perkata. Pada masa akan datang, moga-moga apa yang kita bicarakan ini, yang pertamanya mendatangkan rasa ta'zim kita, rasa kehebatan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, rasa pengenalan kita pada Allah Subhanahu wa taala moga-moga makin menebal, dan makin gairah kita untuk buat amal sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan kesilapan. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul As dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.